Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawasanya inilah jalanku, yakni jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus, maka hendaklah kalian mengikut akan jalan yang lurus tersebut, dan jangan kalian mengikut segala jalan-jalan yang lain. Kalau kalian mengikut jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berpecah belahlah kamu daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah bagi kamu sebagai wasiat dengan dia. Mudah-mudahan kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya, Allah Subhanahu wa taala beri pada kita pada malam ni peluang lagi untuk kita nyambung usia kita, dan kita ambil waktu yang lapang untuk kita isikan dengan pengajian ilmu. Anak kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, al-khizlan kullu khizlan, orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Orang bodoh ni banyak, tapi kalau dibuat banding hak sekalian yang bodoh, dia bodoh sekali. Orang bodoh daripada sekalian orang yang paling bodoh, mana dia hak terbodoh sekali. Siapa orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh? Ialah anta tafarraqa minasyawawil wa alla tatawajjahu ilaih. Orang yang bercerai daripada masa kesibukan dia, tapi dia tidak guna untuk menuntut ilmu agama Allah. Ini orang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Maka kerana kita ada masa yang lapang, masa yang luang, maka kita gunakan. Kita irtanim, kita rebut peluang keemasan, tidak kita sia-siakan. Di samping kita meniat iktikaf dan sebagainya, kita isikan dengan muzakarah, mutalaah. Kita isikan dengan majlis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada malam ni sebenarnya hamba ada kuliah di tempat lain ni. Sebenarnya kalau kira-kiranya rupa-rupa tempat dia nak putus, surah dia tu nak putus, nak buat masjid. Jadi hamba ingat kau tak ada lah kuliah 2-3 tahun kemudian baru siap masjid tu. Rupa-rupanya masjid tu walaupun surau tu diroboh, kuliah tetap berjalan seperti biasa. Jadi dia letak di surau berhampir dengan surau yang nak dirutuhkan untuk dibuat masjid. Jadi hamba kata maaf banyak malam ni terlanjur dah setuju untuk hadir di surau Ar-Rayah ni. Jadi kita bincang baliklah lepas main isyak ni, macam mana dengan Tuan Azmai kita minta supaya baca kitab gapo pun dia tak bagi tahu kitab apa. Tajuk malam ni pun dia tak letak tajuk gapo. Dia pakai lepas ke hamba sorang ikut nak cakap gapo Jadi kita bincanglah balik lepas isyak kat hari tu, kita nak buat
kuliah tetap ni pada malam apa dan kitab apa nak diguna. Nah, cuma pada malam ni ambo nak cakap tajuk kewajipan mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kepentingannya kita kenal juga ajaran-ajaran yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu sebab tu pada ayat Quran tadi ambo petik ayat Allah Subhanahu wa taala firman, wa anna hadza sirati mustaqiman. Diceritakan dalam hadisnya satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia garis atas pasir ni satu garisan yang lurus. Nah, kemudian di kiri kanannya digariskan garisan yang bengkok-bengkok, beberapa garisan. Kemudian Nabi baca ayat ni, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Mana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat yang lain Allah Taala firman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku, yakni jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah ala basirati, menyeru manusia kepada Allah di atas dalil basirah, penglihatan mata hati yang sangat jelas. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku, fasubhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, wa ma ana minal musyrikin, bukanlah kami di kalangan orang yang menyemutukan Allah. Bermakna jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah jalanan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sebab tu kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid, Nabi kita tu jaa bit tauhid, datang dia dengan membawa tauhid. Nah, di celah-celah di antara manusia yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan, atau yang mempercayai Tuhan itu ada tetapi banyak, maka Nabi kita duduk di tengah-tengah. Nah, kumpulan yang mengatakan Tuhan itu tak ada, dia panggil mulhidun ataupun dipanggil etis, puak-puak yang tak percaya Tuhan ni ada. Maka sekalian perkara ni semula jadi belaka, tabiat dia dah begini. Nah, tak ada yang mengada. Macam kita duk mengaji dalam sains itulah. Nah, air hujan ni mari di mana? Mari daripada matahari, dia seduh air yang ada atas bumi, naik ke langit air ni, lama-lama jadi berat, jadi wak, turun pula ke bumi jadi air hujan. Itu turun naik, duk mutaligak begitu. Ni hak kita duk mengaji dalam sains tu. Nah, matahari serat air di bumi, naik ke atas jadi wak, lama-lama jadi awan, kemudian berat, turun beru jadi air hujan, jatuh di bumi pula. Lepas tu diseduk pula oleh matahari, naik turun lagu tu. Nah, semula jadi dah lagu tu. Ada yang mengada tak ada? Nah, ni orang panggil fuaq mulhidun, fuaq yang tak percaya kewujudan Tuhan. Kafir. Atau kelompok yang mempercayai adanya Tuhan. Ada Tuhan, mesti ada, tapi banyak Tuhan, jutaan ni beribu Tuhan. Nah, Tuhan tu lah, Tuhan ni lah, macam-macam jenis Tuhan. Atau bukan Tuhan tapi seumpama Tuhan. Nah, sebab diberi power oleh Tuhan untuk tasarruf alam ini, maka dijadikan sesembah tu seperti Tuhan, Al-Lata, Al-Uzza dan sebagainya. Nah, asal-asalnya nama orang soleh-soleh itu, orang wali-wali. Kemudiannya bila mati disembah oleh pengikut-pengikut dia. Kenapa? Karena diiktikadkan Tuhan telah beri mandat kepada mereka, mampu untuk memberi manfaat dan mudarat sama seperti Tuhan dah. Maka dia kata,
ma yuqarribu ilaina apa wa ma ya'buduhu illa yuqarribu ilaina ilallahi zulfa atau kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Nah, kami tak sembah batu, kami hanya jadikan mereka ni sebagai taqarrub ilallah. Nah, mendekatkan diri kami dengan Allah. Kenapa? Karena mereka ni seperti Allah dah. Tu dia panggil tawassut. Buat jadi makhluk ni sebagai perantara dia dengan Allah, sebagai perantara ngoti. Nah, yang mampu memberi manfaat dan mudarat sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ni dipanggil musyrikun. Nah, mulhidun dan musyrikun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa tauhid untuk kita jadi orang yang muwahhidun, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah mengesahkan Allah taala? Itu kita kena mengaji dengan secara detailnya di dalam ilmu tauhid, dibahas di dalam perbahasan sifat wahdaniyah, bersangatan esanya Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Itu kena mengaji suku tu. Nah, penting ngaji ilmu tauhid, penting, bahkan dia terpenting sekali daripada sekalian yang penting-penting dalam ilmu agama. Nah, dia paling penting sekali. Sebab apa dia paling penting sekali? Sebabnya kalau kita tersalah di dalam akidah, dalam pegangan, besar kemerbahayaan dia kalau tidak fasik mubtadi', wal'iyadzu billah, kufur, kekal dalam api neraka. Itu. Maka sebab itulah Imam Sanusi sebut dalam kitab kitabnya Akidah As-Sughra, kenapakah alim ulama kita ni membahas sesuatu perbahasan dalam ilmu akidah begitu sekali detail, sehingga benda yang telah kita faham dengan secara automatik, dengan secara lazim, tidak dimemadai faham dengan secara auto, kena manual juga, kena so perbahasan. Jawab oleh Imam Sanusi, li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun, kerana salah di dalam ilmu akidah ini bahayanya sangat besar. Sangat besar seperti yang saya sebut tadi. Mana? Kalau tidak fasik mubtadi', kafir, kekal di dalam api neraka. Jaga-jaga. Tu. Gak orang lah ni tak berahi ngaji ilmu akidah ni. Tak berahi ngaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Paduk berasa mengaku ahli sunnah wal jamaah dengan mulut gitu saja tak jadi. Kerana ahli sunnah wal jamaah ni ialah nama. Nama tu hanya menunjukkan pada benda yang dipernama. Hakikat yang diiktibar, dibuat kira oleh Tuhan ialah benda yang dipernama, bukan semata-mata nama. Sebab tu Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis dia, pelbagai dia jawab tentang kumpulan yang berjaya di dalam Islam, dipanggil firqatun najiyah, kelompok yang berjaya dalam Islam. Iaitu ada kadang-kadangnya disebut ma'ana alaihi wa ashabi, kadang-kala disebut al-jamaah, dan kadang-kala disebut ahlus sunnah wal jamaah. Dia tidak letak dengan satu nama Nabi SAW. Ini memberi isyarah al-ibratu bil musamma la bil ismi. Pengertian itu difahamkan daripada benda yang dipernama, bukan semata-mata nama. Bukan semata-mata nama. Lebih-lebih lagi ini adalah janjian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mana? Islam setelah Nabi ini tidak ada Islam mutlak. Islam mutlak mana Islam saja tak ada. Semuanya Islam muqayyad, dikait. Islam mana hak dia mau ikut? Mana Nabi kata? La taftariku ummati ala 73 firqah. Pasti selagi akan berpecah umat aku ni dengan 73 fuq. Itu pasti.
Barang siapa yang tidak yakin dengan janji Nabi ini, boleh jatuh kafir lah dia. Tak yakin dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sebut pasti. Jadi kalau pasti, kita tak payah royak lah kenapanya umat Islam pecah belah ni. Ayo kita bersatu. Dan Nabi sendiri katakan pecah. Nak bersatu kan lah. Pecah bukan sikit-sikit tak. 73 firqah. Dan 73 firqah ni firqatul islamiyah, fuq yang berada di dalam Islam, yang membangsakan diri mereka sebagai orang Islam. Itu, kami orang Islam, kami mengucap dua kemusyahadat. Tetapi Nabi kata fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina finnar. 72 firqah di dalam api neraka jika perkara yang diiktikad boleh membawa kufur. Gitu dah. Kalau perkara yang diiktikad tu tidak membawa kepada kufur, masih di dalam masyiatillah, dia panggil kemahuan Allah. Kalau Allah in taghfir lahum fa innahum ibad, in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Kalau engkau ampun dosa-dosa hamba-Mu, Mu benar-benar ghafurur rahim. In tu'azzibhum fa innahum ibadu. Kalau mu nak azab pun tak apa, kerana mereka tu hamba-Mu. Ini masuk dalam masyiatillah. Kalau Tuhan nak ampun, Tuhan boleh ampun. Kalau Tuhan tak nak ampun pun tak ada masalah, Tuhan boleh neraka. Itu orang panggil bid'ah, ataupun perkara yang diiktikad itu tidak membawa kepada kufur, tapi sesat tapi tak kufur. Ada. Kerana tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Ingat baik tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Ada sesat yang tak sampai tahap kufur. Itu. Tetapi kalau sebut kata kufur, pasti sesat. Gitu dah. Pasti sesat. Antara lain sesat yang tidak kufur, seperti kelompok Qadariyah yang mengiktikadkan bahawasanya kita ni dapat mengadakan perbuatan kita dengan kekuatan yang dijadikan oleh Allah. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tiqad sesuatu tu dapat memberi kesan dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada dia, maka akidahnya bid'ah, dalalah, sesat, tapi tak kufur lagi. Jangan kita ikut. Mana dia i'tiqad aircon dapat memberi sejuk, sebab Allah jadikan power pada aircon yang mampu memberi sejuk. Bukan Allah yang menyejukkan, tapi aircon kerana Allah jadi dah power dia, kuat yang mampu aircon tu memberi sejuk. Kipas mampu memberi angin kerana power Allah Ta'ala jadikan. Nasi mampu memberi kenyang kerana power yang telah Allah Ta'ala jadikan. Ikutlah. Panadol mampu menyehat kerana Allah Ta'ala jadikan power pada dia. Allah tak buat dah, dia siap dah. Pisau mampu memutus kerana Allah Ta'ala jadikan kekuatan pada pisau mampu memutus. Api mampu membakar kerana Allah jadikan kekuatan pada api mampu membakar. Akidah ni pada kufurnya khilaf ulama. Qaul yang rajih sesat lagi menyesatkan. Mukmin lagi, muslim lagi, tapi sesat. Itu contoh, sebagai contoh sesat tak kufur. Tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Ingat baik-baik dah. Itu. Satu fuq saja masuk syurga, fawahidun fil jannah. Satu fuq saja masuk syurga. Lalu sahabat bersembah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa satu fuq tu ya Rasulullah? Jawab oleh Nabi dengan pelbagai, tidak dengan satu jawapan. Dalam riwayat At-Tabrani, Nabi kata ahlus sunnah wal jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. As-sawadul a'zam, al-jamaah, alaikum bisawadil a'zam, alaikum bil jamaah. Bagai-bagai jawapan ini menunjuk kata bahawasanya kebenaran al-haqqu yubna 'alal musamma la 'alal ismi. Kebenaran itu dibinakan di atas benda yang dipernama, bukan semata-mata nama.
Maka sebab itulah Sayyiduna Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah difitnah sebagai Rafidhiyah Syiah dan pernah difitnah sebagai Nasibiyah. Nah, maka jawab Imam Syafi'i, kalau mencintai sahabat Nabi, membela kemuliaan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, itu ialah Nasibiyah, kelompok yang sesat. Nah, demi Allah aku Nasibiyah. Nah, itu. Dan kalau mencintai keluarga Nabi, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Rafidhiyah Syiah, demi Allah aku Rafidhiyah, aku Syiah. Ha. Aduh, Imam Syafi'i Syiah, Imam Syafi'i Rafidhiyah, Imam Syafi'i Nasibiyah. Kalla. Nah, tentu sekali tidak. Demi Allah Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, ialah orang yang menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjuk kata bahawasanya kebenaran itu bukan semata-mata nama. Di akhir-akhir ini kita sangat bimbang. Nah, orang kita ni dia berakhir di nama, di label. Nah, di label ataupun di gaya. Di gaya pakai surbai macam ambo ni kak. Nah, janggut sikit hitam putih, lepas tu ada hitam sikit atas dahi, lepas tu ada ridak pula atas ni, pakai jubah 2, 3, 4 lapis 2 belah. Nah, lepas tu buat majlis ya hanana banyak-banyak. Awak ni mesti ahli sunnah wal jamaah, confirm. Ini mesti ahli sunnah confirm. Belum tentu confirm lagi weh. Nampak pesing hok duk ngaku ahli sunnah pun jahil banyak dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, banyak sungguh. Facebook nama pencinta ulama. Hebat. Facebook nama pencinta ulama, tetapi jahil dengan hukum akal dan hukum adat. Yang mana hukum akal, hukum adat ni ialah basic pertama-tama sebelum kita nak mengaji ilmu akidah. Bahkan kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqili. Barang siapa yang tak reti hukum akal yang 3, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, boleh terima sungguh dan tidak pada akal, maka orang ni pada makna tak ada akal. Apa tak ada akal? Gila. Tapi gila tak nampak gila. Ini bahaya. Nah, ya orang gila ni kalau nampak gila kan mudah. Telanjang bogel, rambut panjang, keras sebelah. Cik, gila ni. Nah, tapi kalau gila tak nampak gila ni berbahaya. Pakai comel, semakuk, necktie ke apa. Nah, pakai kasut hitam. Tapi rupa-rupanya gila. Ni. Apa? Akal dia sendiri dia tak boleh nak memikir. Ada? Bertukar takkir hukum akal dan hukum adat. Dia kata peristiwa Isra wal Mi'raj ni tuan-tuan, ialah peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Tengok, tak lepas fardu ain tu, tak reti hukum akal hukum adat tu. Mustahil akal siapa? Akal manusia mana? Akal Abu Lahab, Abu Jahal? Ya, mustahil. Nama dah Abu Jahal, bapak bodoh. Tak ni. Mustahil sungguh. Tapi kalau akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak mustahil, harus pada akal, walau mustahil pada adat. Beza tu hukum akal hukum adat. Tapi kalau tak boleh beza hukum akal hukum adat, boleh membawa seseorang tu ingkar karamah aulia. Ingkar karamah aulia fasik mubtadi'. Ingkar mukjizat para nabi, para rasul, kufur wal iyadzu billahi min zalik. Ini penting ni? Tak penting apa? Nah, dalam banyak-banyak perkara hodok gegak-gegak banyaklah. Nah, banyak isu-isu akidah ni sebenarnya. Nah, macam hok kita duk geger pula baru-baru ni, demo duduk sambung apa sebagai kebudayaan, tapi sebenarnya ada unsur akidah. Apa? Pemujaan ruh. Nah, puja ruh. Itu
Tak berasa kita ambil mudah perkara-perkara akidah. Boh ke tak pelik lah, ada juga orang panggil ustaz, tok guru, tok syekh, pakai serban. Tak mudah lah pakai serbannya, berjanggut je. Ni. Punya pengikut yang ramai, follower pun ramai, beratus ribu. Tapi boleh duk sebar akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah yang dihukumkan kafir oleh ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana? Iaitu i'tiqad bitanasukhil arwah. Dia kata roh-roh ni boleh berpindah masuk dalam tubuh orang tu, orang ni, orang lain-lain. Roh satu je. Ni. Kalau roh dengan makna semangat tu tak apa. Roh dengan makna semangat tu lain. Bukan hakikat roh, bukan hakikat diri. Roh dengan makna semangat. Kau tengok ke demo ni macam roh Saidina Umar ada dalam diri demo. Mana? Semangat Saidina Umar. Tu tak apa tu. Tak ada masalah tu. Nah, roh Islam. Makna semangat Islam. Lihat ni. Tu tak apa tu. Nah, roh dengan makna semangat. Tapi hak ni bukan roh dengan makna semangat ni dah. Roh dengan makna diri. Diri seorang. Padahal dalam kitab tak seharap lah, kitab Jawi pun sebut dah. Ni. Kita hamba bawa tangan hamba. Yang mungkin malam ni hamba nak pergi cadangan ke Tuan Azminya supaya baca kitab ni. Kitab namanya Tuhfatur Raghibi. Hadiah bagi mereka yang gemar fi bayani haqiqati imanil mu'minin, pada menyatakan hakikat kepercayaan orang-orang mukmin, wa ma yufsiduhu, dan barang yang merosakkan akan iman, min riddatil murtadin, daripada riddah, murtad di kalangan orang-orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam. Kita bimbang takut. Duk ingat kau kita Islam, memelah Islam. IC-nya Islam, lahirnya Islam. Ditanam kalau mati pun di perkuburan Islam. Tapi hakikat mu'taqadat, benda yang kita pegang dalam hati kita, kita simpul dalam jiwa kita tu, terkeluar daripada Islam. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Ini bahaya. Ini hak bahaya. Dalam kitab Jawi seperti ni ada sebut dah. Barang siapa yang mengiktikadkan roh itu boleh berpindah daripada satu tubuh manusia yang lain ke tubuh manusia yang lain, maka tiada syak kufur pegangan tersebut. Tak ada syak ragu-ragu kafir orang iktikad lagu tu. Kata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asy-Syifa, dia kata wa nuqatti'u bi kufri, kami putuskan dengan kekufuran, man qala bitanasukhil arwah, barang siapa yang i'tikad roh boleh berpindah-pindah daripada tubuh orang ni ke tubuh orang ni. Kita ambil contoh, kita kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila tubuh dia meninggal dunia, maka roh tu dimasukkan dalam tubuh orang lain pula, dalam tubuh anak cucu dia ke, atau Imam Ahmad bin Hanbal ke. Mati pula Imam Ahmad bin Hanbal, maka dimasukkan pula roh tu dalam tubuh orang lain pula. Sunan Gunung Jati ke, Sunan Kalijogo ke, mana-mana wali tak ada kira lah, siapa-siapa tokoh-tokoh pada zaman tersebut, sampailah kepada pembantu Imam Mahdi contohnya. Tok Syekh ni nak cerita kekuasaan Allah ni, Masya Allah, maha kuasanya Allah. Tengok, tak ngaji tu sifat 20 tu, sebab tu dia cakap lagu tu. Kuasa Allah, sifat kudrat Allah Ta'ala ni bertakluk kepada perkara yang mungkin, bukan mustahil. Nampak dah? Mungkin, jaizul aqli, bukan mustahil aqli. Ini kena tahu. Hamba masa balik mula-mula di Bensir 2014, pernah satu kali hamba singgah semaya di satu masjid di KL Lumpur, di Kuala Lumpur. Kita singgah semaya, masa tu tak ada kuliah lagi lah, baru-baru balik Mesir. Jadi hamba singgah semaya di satu masjid di Kuala Lumpur tu.
Kita tak pakai lagu ni lah, mana pakai serba berapa dak lah. Nah, seluar jin baju cakar kot begitulah, rambut pun panjang. Memang rambut kita panjang sama. Lah ni pun panjang ni, duk golobuh lah serba. Masuk pak semaya Allahu Akbar, sudah semaya maghrib. Ada ustaz duk mengajar kuliah maghrib, mengajar ilmu akidah. Masya-Allah, bagus kan? Nak kata masya-Allah bagus. Mengajar ilmu tauhid, sifat 20 dah, bagus. Tetapi tak tahulah ustaz tu mengaji ke sungguh ke dak dengan tok guru, atau dia rasa dia boleh mengajar dengan sendiri. Tengah-tengah dia duk mengajar ni, tiba-tiba dia tanya Tok Haji jemaah ada, hamba duk luar gitulah, duk perhati kat luar kat sini. Dia tanya, "Pak Cik, Haji, nah, nak tanya je kata, Allah kuasa ke tidak nak buat anak bagi Allah? Nak buat bini bagi Allah, nak buat mopak bagi Allah?" Soalan dia tanya. Nah, lagu mana kalau kita Tuhan kuasa tak buat anak dia, buat bini dia, buat mopak dia? Allah kuasa tak? Jawab kita, kuasa. Muka Tuhan kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, tu. Jadi haji-haji, pocik-pocik ada kena tanya tu, tak tahu nak jawab, nak angguk ke nak healing, tak tahu sama banyak dak tu ni. Jawab ya tu. Bagus ni, tanya style-style. Dia memang ilmu tauhid kena style soal jawab gitu. Nah, tanya jawab, nak tahu pahal ke dak. Kalau duk nganguk tubik alibasi tu tak tahu pahal ke dak, tak tahu tu ni. Dia kena tanya. Tuhan kuasa tak buat anak dia, buat bini dia, buat mopak dia? Jadi tak ada seorang habuk dia jawab. Kita duk dengar, kita tengok dia jawab ke apa. Tiba-tiba ustaz tu jawab, jawapannya Tuhan kuasa. Tuhan boleh buat anak dia, bini dia, mopak dia. Cuma dia tak nak je. Dia tak ambuh, dia tak say. Dia kata macam kita lah. Nah, kenyal dah makan nasi, nasi goreng kapur sepinggir, orang tawa pizza. Boleh tak nak makan? Boleh, tapi tak say lah, orang kenyal. Ngajar lagu tu salah tu. Salah berat tu. Ni berat ni. Ni katanya ulama, man akhaza ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah daripada kitab semata-mata tanpa petunjuk guru, tanpa mengaji dengan guru, maka akan masuk dalam hati dia segala sengka-sengka. Dia rasa betul ni hurai lagu ni kena. Salah. Kalau kata Tuhan mampu buat anak dia, bini dia, anak dia, kalau gitu anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, mopak bagi Tuhan tu bukan mustahil akal, jaizul akli, harus gitu, harus. Sedangkan anak bagi Allah, mopak bagi Allah, Tuhan selain daripada Allah, bini bagi Allah, itu benda mustahil. Mana benda tak boleh nak terima dengan akal kita, nak kata ada, nak kata sungguh. Jangan kata ada, sungguh pun tak boleh terima. Tak boleh terima. Kok sebelah tidak semata-mata. Nampak tak? Jadi ayat Quran kata wallahu ala kulli syai'in qadir, atau innallaha ala kulli syai'in qadir, dengan innallaha bi kulli syai'in alim. Syai' pada kata qadir, syai' pada kata alim, itu syai' yang berbeza. Ini penting ngaji ilmu tauhid ni. Tuhan kata sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu, dialah zat yang maha amat berkuasa. Sesuatu tu gapo? Syai' situ gapo? Ai mungkin kalau yang terima ada, terima tak ada. Ada berapa? 4 jenis mungkin. Mungkin maujud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal maujud, mungkin sayujadu, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Maka anak bagi Allah, bini bagi Allah, mopak bagi Allah, Tuhan lain selain daripada Allah,
tak termasuk langsung daripada pak kategori mungkin. Lepas tu mustahil. Sebab tu Tuhan kata lam yalid walam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Kalau kata mungkin, Tuhan tak kata lam yalid walam yulad. Mungkin boleh jadi ada. Anak bagi Allah boleh jadi ada. Cuma Tuhan tak buat ya. Oh, berat lagu tu. Kalau gitu tahap anak bagi Allah, bini bagi Allah, mak pak bagi Allah sama setara dengan anak bagi orang mandul. Anak bagi orang mandul mungkin terima ada, terima tak ada. Tapi bila seorang pasangan tu, satu pasangan tu meninggal dunia tanpa seorang zuriat pun yang dia dapat, maka nyatalah dia mandul. Maka anak bagi pasangan yang mandul tadi dipanggil mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada, terima tak ada, tapi sedia kala Allah Ta'ala tahu pada ilmunya, dia tidak akan ciptakan bagi pasangan ni anak. Itu mungkin. Nah, jadi kudrat Allah bertakluk kepada perkara yang mungkin, bukan wajib, bukan mustahil. Itu kenapa itu? Nah, tapi kalau tak faham tu, nah, Tuhan kuasa belaka dia ya. Iyalah belaka, tapi belaka tu benda mungkin. Benda wajib Tuhan tak buat. Mana benda wajib? Zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Ni orang panggil wajib akal. Tak terima nak kata tak ada. Benda tentu ada semata-mata. Nah, benda mustahil, benda tentu tak ada semata-mata. Tak terima nak kata ada. Maka kudrat tidak bertakluk dua perkara tadi, wajib dan mustahil. Mana? Tu nak faham tu. Tu kalau tak mengaji sifat 20 tu bengong pening, ngango gapo tak tahu Ustaz Syarah. Dah, tak faham apa kesudah dia. Padahal ilmu itulah ilmu nak mengukuhkan akidah kita. Kalau orang tak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh jadi dia termasuk di kalangan mana-mana firqah ad-dhallah, firqah-firqah yang sesat. Tidak bak ni bak nu, tidak bak nu bak solaki, bak lain pula, macam-macam bak, macam-macam isu. Nah, jadi orang yang i'tiqad roh Allah Ta'ala kuasa nak ambil roh Sayyidina Abu Bakar masuk dalam tubuh si Zaid, masuk tubuh ni, orang ni kalau dia i'tikad selama-lamanya Allah Ta'ala buat lagu tu, nah, roh ni berpindah-pindah sampai bila-bila tak tahu bila-bila, maka kafir dia kerana dia ingkar kewujudan hari kiamat. Baik, kufur dia kerana dia ingkar kewujudan hari kiamat. Ataupun dia tak kata hari kiamat tu tak ada. Hari kiamat tu ada dia ya. Ada orang panggil hari al-yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tetapi dibangkitkan tidak dengan jasad, dengan roh. Sebab kalau dengan jasad bagaimana nak bangkit kalau roh satu je? Betul tak? Jasad Abu Bakar, jasad ni, jasad 10 jasad, roh satu je. Mana masuk aja dah? Roh Abu Bakar masuk tubuh Sayyidina Abu Bakar dulu, hidup Abu Bakar. Lepas tu hisap. Selesai, mati pula Abu Bakar. Lepas tu masuk tubuh Imam Ahmad bin Hanbal pula. Hidup lagi tu. Dah. Tiup sangka kala yang kedua, kita dibangkit dengan serentak daripada kubur masing-masing. Mati pucung-pucunglah kita akan bangkit balik. Nah, dan wajib i'tikad bangkit dengan jasad. Wajib. Siapa ingkar dibangkitkan dengan jasad, kafir dia, ingat baik-baik. Hamba cerita semua. Ada satu hamba Allah, dia ceritakan hamba di kota Damansara. Sedap agak dia. Dia ikut satu orang tu mengaku tok syekh tarekat. Ni orang lain ni kan berahi tarekat ni. Dia ngaji fardu ain tak lepas pun nak tarekat selalu dah. Nah. Tu. Jadi dia masuk satu tarekat. Nama tarekat tu tak secara lah. Nama tu betul belaka kadang-kadang. Muktabar belaka. Orang hok bawa tu kadang-kadang hok bengong ya. Nah. Jadi tok syekh dia ni tak semaya. Tak semaya. Tak semaya. Tapi dia suruh anak murid dia semaya. Jangan main. Ya, awak tak boleh tak semaya, awak kena semaya. Saya tak apa dah. Sebab apa? Sebab saya Tuhan kata dah selesai, selamat. Dia kata sebagaimana Ibnu Athaillah Al-Sakandari kata, man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuh.
Barang siapa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah, dia tu ahli sa'adah, ahlul inayah, dijaga oleh Allah, tidak ada mudarat dosa apa yang dia buat. Jadi dia kata dia ni masa duduk di Indonesia, ditanam oleh guru dia dalam tanah. Yang ambil skrip cerita Indonesia Sunan Kalijaga. Ditanam oleh guru dia dalam tanah. Maka dia pun berzikir, Allah, Allah, Allah. Akhir-akhir Allah mari dia ya. Allah bercahaya dia kata. Daripada atas langit tu turun masuk dalam tanah, duduk depan muka dia. Lalu dia tanya, ya Allah, bagaimana saya nanti akhirat? Allah Ta'ala kata, Abang Mak, Abang Mak jangan bimbang. Abang Mak garanti dah syurga, selesai. Ya? Tak usah maya pun tak apa, tak usah berdosa pun tak apa, zina pun tak ada masalah ke apa. Jadi dia, anak murid dia suruh semaya, jangan minum arak, jangan. Tapi dia tak semaya bel, tak puasa apa. Akhirnya murid dia ni tanya dia, Syekh, imam, kenapa imam tak semaya panggil imam? Hebat ya, panggil imam. Dia kata bermula sembahyang itu senaman jasmani. Bermula juga macam kita cari lama dah ni. Bermula sembahyang itu senaman jasmani. Jasadmu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Kemah ayat lah tu ni. Ayat tu macam sedap lah bunyi. Tapi kalau orang mengaji basic sifat 20, napa boleh dah. Syekh apa mu ni sih? Fardu ain tak lepas. Orang yang mengiktikadkan dibangkit hanya dengan roh, ini akidah falsafah yang dikafirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mana katanya? Bisalasatin kafaral falasifatul idah iz ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan kelompok falsafah. Ingat baik-baik. Sebab tu orang kata mengaji sifat 20, mengaji falsafah ni orang bengong. Apa mengaji sifat 20? Falsafah ni pelik. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Lepas tu kita kata mengaji sifat 20 mengaji falsafah ke mana? Total ulama sifat 20 kafir diri sendiri. Biar cidik lah sikit. Ini fofok Wahabi tu lagu tu. Asal ngaji sifat 20. Loh. Demo tak saya ngaji selesai ikut demo. Jangan marah orang mengaji kerana silibus ni ulama susung daripada zaman berzaman sampai sekarang. Jamiah University Qarawi ngaji sifat 20. Tempat hamba mengaji Al-Azhar Al-Syarif sifat 20. Siapa lah ni? Universiti tertua Islam ngaji sifat 20. Mari-mari dia tak payah ngaji ni, tak ada zaman Nabi. Kalau kira tak ada zaman Nabi ni, Quran hak mudah baca tu tak ada zaman Nabi bah. Tak ada tu. Tak ada zaman Nabi tu. Lengkap seperti itu tidak ada di zaman Nabi. Kalau ditulis tidak lengkap di zaman Nabi. Yang tidak lengkap, tidak ada titik, tidak ada baris. Nak baca mana? Tak ada titik, tak ada baris. Taba, tak tahu nak beza mana. Kha, jim, ha, mana? Al-jamzulillah, al-khamzulillah. Nak baca mana? Rabbil alamin, rattil alamin, alamin, ghalamin, ngalami boleh. Nak baca mana? Siapa letak titik, letak baris? Bukan Nabi. Sedap teh. Tak ada lama Nabi ni usah ngaji. Hai kasar deh. Cakap nyombong teh. Tak ada zaman Nabi. Quran tak ada zaman Nabi gitu. Lengkap gitu. Siapa letak baris? Imam Abu Aswad Ad-Duali. Bukan Nabi. Siapa letak titik? Imam Ahmad Al-Farahidi. Bukan Nabi. Tu. Ulama bukan Nabi. Siapa susung ilmu tajwid? Ulama bukan Nabi. Siapa susung ilmu fiqh? Ulama bukan Nabi. Siapa susung ilmu sirah? Ulama bukan Nabi. Siapa susung ilmu tauhid? Ulama bukan Nabi. Tapi semua yang disusung oleh ulama bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah.
Ingat baik. Oh, munasabah ngaji ilmu sifat 20 tak usahlah ngaji falsafah. Siapa aja ngaji falsafah? Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Betul? Tak ke ulama sifat 20 kafir diri sendiri. Tu tak logik dah. Bisalasatin kafaral falasifatul idah. Dengan sebab 3 perkara ulama ahlus sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah mengkafirkan puak falsafah. Kerana apa? Idza ankaruha wa hiyal musbattah. Karena ingkar mereka itu dengan 3 perkara, padahal 3 perkara itu sabit dengan dilalah qat'iyah Al-Quran dan Sunnah. Mana pertama? Ilmun bijuz'iyyin. Ahli falsafah kata Allah hanya mengetahui perkara yang umum saja, tidak detail. Allah tahu rambut, tahu. Berapa helai rambut di atas kepala kita, di tubuh badan kita, Allah tak tahu. Tuhan pun bodoh juga kat sini, tak tahu. Kafir dia. Kita dah Allah tahu umum dan detail, nah, kulli dan juz'i. Itu. Nah, berapa Allah Taala tahu tak pasir di pantai? Tahu. Berapa butir pasir di pantai pun Allah Taala tak tahu. Itu kita. Falsafah? Tak. Tuhan tahu pasir, tahu. Berapa butir pun Tuhan tak tahu tu. Berat banyak sangat ni ya. Ha tu. Jadi mengiktikadkan jahil di Tuhan. Kafir tak? Kafir. Wa hudusu awalimi, baharu alam ini, kata falsafah tidak, alam ini qadim sedia kala. Sama ada mazhab ta'liliyah atau mazhab tabi'iyah. Waktu kena belajar ilmu sifat 20 khusus, perbahasan itu terlalu panjang. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit manusia dengan jasad, dengan tubuh, padahal dulunya mayat, bangkai yang berada di dalam kubur. Falsafah kata dah, kita hanya dibangkit roh sahaja, tidak jasad. Maka kafir tak? Kafir. Jadi orang yang i'tiqad tanasukhul arwah, roh boleh berpindah-pindah, sama ada kufur dengan sebab dia ingkar hari kiamat, satu. Atau dia tidak ingkar hari kiamat secara total, tapi komponen-komponen hari kiamat diingkarinya. Mana antara lain? Azab kubur, nikmat kubur, soal muka nakir dalam kubur, ingkar. Dah kalau Abu Bakar masuk tubuh orang ni, tubuh orang tu bila nak kena soal muka nakir? Nanti ni tubuh Abu Bakar meninggal, roh dia keluar, tak ada masuk alam barzakh, masuk mulut dah tubuh orang ni. Nanti ni nah, lepas tu tubuh Imam Ahmad meninggal pula, roh Abu Bakar lagi masuk tubuh orang ni pula, masuk tubuh orang ni pula. Bah bila soal muka nakir, bila nak kubur satu taman-taman syurga, tak ada. Lepas tu bila titiup sangka kala yang kedua, bangkit kita kata 10 tubuh. Lepas tu satu roh. Macam mana nak hidup ni? Nah, tubuh 10, roh satu, nak masuk ke mana ni? Bangkit seketak ni. Mustahil akal. Maka mustahil akal bukan masuk dalam rentah kudrat Allah Ta'ala. Itu dah. Tu sebab apa abang cakap lagi benda ni malam ni. 2-3 malam dah abang cakap, bahkan ada dah video khusus abang jawab abang ni. Kerana Tuhan yang mengatakan perkara ni, dia tak tarik balik dengan makna dia royak kepada orang-orang ramai bahawasanya ini akidah kafir dah. Dia hanya tarik balik kenyataan dia dengan mengatakan saya tidak mahu panjang polemik ni. Saya hanya menakal daripada guru saya, dan guru saya telah mati. Jadi ilmu ni kita serah kepada dia. Serah pada Tok Guru. Jadi ilmu tu sebenar tapi kita tak tahu. Serah pada Tok Guru. Siapa Tok Guru mu? Jangan buat tai ke Tok Guru. Sebut nama Tok Guru tu siapa? Nak tahu. Tok kedai mo seorang mengaji Tok Guru tu. Kalau Tok Guru pondok, mustahil Tok Guru pondok boleh bawa akidah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mustahil. Ni jadi darah daging. Tok Guru pondok sifat 20 ni darah daging. Darah daging. Daripada mula boleh ngajar sampai nak mati lela, tak berhenti radu mengajar ilmu tauhid, mengajar ilmu usuluddin. Mustahil Tok Guru pondok boleh mengajar akidah kafir ni, bukan pasik bertadak biasa tak. Kafir. Jangan main-main. Tok Guru mana tu? Takut Tok Guru silap
Nah, bukan tok guru ulama bukan. Tapi anak-anak murid hak ta'assub ni la ilaha illallah. Yang marah kan apa? Marah. Dia kata ustaz muda tak sedar diri, janggut tak ada. Dia kira janggut. Dia kira janggut baru haling. Kalau kira janggut, natai kambing lebih haling lagi lah pada kita. Nyamuk kambing janggut tak gerak-gerak. Nah, biadab dengan ulama. Siapa ulama ni? Nah, hak hamba sebut tadi Qadhi'iyah, itu ulama. Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, itu ulama. Dia kata apa? Fahuwa kafirun li'anna fihi inkarul ba'thi. Barang siapa man qala bitanasukhil arwah fahuwa kafirun li'anna fihi inkarul ba'thi. Barang siapa yang i'tiqad roh boleh berpindah daripada satu tubuh ke tubuh yang lain, maka itu seorang yang beriktikad lagu tu kafir dia. Kenapa? Karena ada padanya ingkar pada hari kiamat. Tidak ingkar seluruhannya hari kiamat, ingkar dengan komponen-komponen hari kiamat. Atau kafir dengan sebab bangkit tidak dengan jasad, tapi dengan ruh saja. 10 jasad. Lagu mana dia kata? Tak terima akal ni. Gini dia kata, jasad tak ada dah, ruh saja yang bangkit. Kafir ke? Kafir juga. Ingat baik-baik dah. Jadi kalau kita tak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, kita boleh terpengaruh tu. Terpengaruh dengan sorbannya, terpengaruh dengan hitam di atas dahinya, janggutnya panjang sedikit dengan hitam putih sikit-sikit, nampak macam warok, kuruhnya, tu nampak macam solehnya. Tapi kalau akidah tidak betul, tidak boleh membawa seorang itu ke dalam syurga Allah. Ingat baik-baik. Tu sepatutnya kena beki lah ke mana? Kena buat kenyataan rasmi. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, apa yang saya cerita dalam video yang viral tu ialah akidah kafir Ismailiyah Syiah Batiniyah. Saya nasihat kepada diri saya dan tuan-tuan yang telah melihat video tersebut, jangan berpegang dengan akidah roh boleh berpindah-pindah, intiqalul arwah atau tanasukhul arwah. Kerana ini boleh membawa seseorang itu jatuh kufur. Saya bertaubat kepada Allah, saya minta ampun dengan Allah kerana kekeliruan saya, dan saya minta semua anak murid saya jangan ikut apa yang saya kata tu. Cukup, wallahu a'lam. Betul tu. Bukan tarik, saya tarik balik kenyataan saya kerana saya tidak mahu panjang isu ni jadi polemik isu ni. Jadi anak murid ni tanggung banyak perkataan tu guru. Kata Aisyah kita tu tahu sebenarnya. Cuma dia malah basah dengan budak-budak muda macam Ustaz Faiz ni. Kok janggut tak ada ke apa ni. Dia tak nak cerita panjang sangat ni. Bukan lagu tu. Akidah tu kafir. Ingat baik-baik. Jadi bukan perkara main-main dalam akidah. Maka kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalan aku yang lurus, maka ikut. Nabi jari satu je, jalan lurus, fattabi'u. Wala tattabi'us subula. Jangan mu ikut jalan-jalan yang keliling ni. Nabi gari. Jangan. Ni macam-macam ni. Rafidiyah, Nasibiyah, Zaidiyah, Mujassimah, Musyabbihah, Khawarij. Macam-macam jalan. Macam-macam jalan. Dalam bab politik, kalau kita tak mengaji ilmu akidah, kita boleh termasuk di kalangan Khawarij atau Mu'tazilah. Ahli sunnah dia ada dah pegangan dia. Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa lam la bi hukmil aqlin wa laisa ruknan yu'taqad fid din. Tu ada dah orang panggil pegangan dia. Wajib melantik pemimpin yang adil, wajib. Tapi wajib di situ bi syar'in la bi hukmil aqli, bukan semata-mata wajib akal. Mu'tazilah kata melantik pemimpin ni wajib akal yang boleh menentukan baik atau buruk. Itu liberal dia panggil. Tak ada kait dengan agama melantik pemimpin ni. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan juga melantik pemimpin siasah politik ni ialah rukun iman yang diiktikadkan dalam agama. Ni nak tolak Syiah Khawarij. Kenapa? Kerana Syiah Khawarij berfahaman bahawasanya melantik pemimpin, siasah, nasbul imamah ialah ruknun min arkanil iman. Sehingga orang yang tidak sama
pilihan dia dengan pilihan kita, kita berhak mengkafirkan dia. Nah, kenapa awak tak pilih calon saya? Nah, awak akan disoal oleh muka nakir dalam kubur. Itu kau Syiah, Rafidiyah, Khawarij. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, politik itu bahagian daripada agama, tapi masuk ke pintu syariat, bukan pintu akidah. Itu. Mana kalau tak mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia boleh jadi Khawarij, boleh jadi Syiah dengan tanpa dia sedar. Sebab tu ulama buat satu kaedah, inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu itu tidak akan benar-benar terang, jelas dan nyata sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Faham tak? Kita nak kenal jantan, kita kena kenal betina. Gitu. Kalau kita kenal jantan semata-mata jantan, maka mari pondan pun kita kata betina. Selesai masalah. Ha, tu. Jadi kalau nak benar-benar kenal betina, kena kenal jantan. Gitu. Kalau kita kenal betina semata-mata betina tapi tak kenal jantan, siap, mari tomboy pun kita kata jantan. Nah, jadi nak kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain daripada kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perbahasan ilahiyat, ketuhanannya, risalah, kenabian, kerasulannya, dan sama'iyat, ghaibiyat, perkara yang didengar, perkara yang gaib yang didengar, khabaran daripada Allah dan Rasulnya. Kita kena ngaji juga mana akidah-akidah, pegangan-pegangan, mu'taqadat, perkara-perkara yang disimpulkan dalam hati yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barulah kita tu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan-jalan selain daripada jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalanan sahabat, jalanan tabi'i, jalanan tabi'ut tabi'i, jalanan a'immah mazahib, jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka menyebabkan kamu bercerai-berai daripada jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ialah wasiat daripada Nabi yang Allah suruh Nabi kita wasiat. Zalikum wasaqum bihi. Demikian itu bagi kamu ialah wasiat bagi kamu dengan dia. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua dapat imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang diperintah oleh Allah. Mana? Ikut jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengaji dia, faham dia, i'tiqad betul-betul kemah, jazam dalam hati kita. Biar kita tak ada label Ahlus Sunnah wal Jamaah, parti Ahlus Sunnah, pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar tak ada gitu pun. Tapi kalau betul pegangan kita ilahiyat, ketuhanan, rububiyat, ketuhanan, risalah, nubuat, kenabian, kerasulan, ghaibiyat, sama'iyat, apa yang perkara yang disampaikan oleh Nabi, yang didengar daripada Nabi, maka jalanan kita itulah jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipanggil firqatun najiyah, satu kelompok yang berjaya lepas daripada api neraka Allah. Itu. La'allakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan surau kita sini ni kena kuat pengajian ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata almarhum Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Dia kata kalau kita mengaji dalam sehari ni kitab fiqh 5 buah, kena mengaji ilmu akidah 10 buah. Tu. Kalau ilmu akidah kita mengaji dalam sehari 10 buah kita, ilmu tasawuf kena mengaji 15 buah, tambah lagi 5. Nah, jadi betapa pentingnya akidah. Kalau ngaji kitab fiqh 5 buah, akidah kena 10 buah. Itu. Tapi penting lagi daripada akidah juga ialah tasawuf, iaitu akhlak. Tasawuf ni akhlak maksudnya. Nak menyucikan jiwa, takhalli mazmumah, tahalli mahmudah. Urusan tajalli serah pada Allah. Kalau ada rezeki maka ada, kalau tak ada maka tak ada. Itu bukan usaha kita semata-mata, tidak, tapi kurniaan daripada Allah. Ramai orang nak ke tajalli. Tu beri apa, cari tuk wali kata, tengok tuk wali ni rambut panjang, pakai singlet, seluar pendek, tak pergi semaya. Dia kata wali ni. Dia duduk ngaji bab ketuhanan martabat 7 ke apa? Tak siapa-siapa ke tu. Berapa? Sibuk ke tajalli. Tajalli bukan bentuk pengajian, tapi kurnia. Kalau orang tu mujahadah, tahalli,
insya-Allah kalau ada rezeki sebelum terlucut nyawa dia, Tuhan akan bagi tajalli. Itu. Nah, karena Allah Taala kata dalam Quran, Allah Taala katakan, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa ayat dia sebelum tu, Ustaz? Tak ada. Ayat kita huluk, kita tak apa nak ingat tu, tanya dia tu. Nah, tu summastaqam. Nah, tak ingat dah ayat tu, ayat kepala ayat dia depan tu. Innallazina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang i'tiqad Tuhan kami ialah Allah, summastaqam, kemudian dia tetap istiqamah, tak ke kanan tak ke kiri, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dekat mati tu hawak turun malaikat rahmat kata jangan rusing, jangan takut, jangan bimbang. Nah, maka jangan rusing, jangan takut ni sifat wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ketahuilah bahawasanya wali-waliullah itu sifatnya tidak ada rusing benda hak nak tinggal, dan tidak ada takut benda hak dia nak hadap. Ini dua sifat aulia illah. Maka kalau orang itu tak dapat tajalli sekalipun dengan sebab dia mujahadah, man zayyana zahirahu bil mujahadati hasanallahu sa'irahu bil musyahadati, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau tak dapat sepanjang hayat hidup dia, pasti Tuhan bagi juga saat sebelum nyawa dia lepas di halqum ghar-ghar. Nah, maka dia termasuk waliyun min auliya illa. Itu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni hak kita kena mengajinya, ilmu tasawuf tahu sifat mazmumah, mujahadah lawan. Tahu sifat yang dipuji oleh Allah, mujahadah untuk kita beramal, bersepakai dalam jiwa kita. Urusan hakikat martabak tu martabak ni serah pada Allah, bukan hijab kita. Kalau Tuhan bagi dapat, tak bagi tak dapat, gitu. Ingat baik-baik. Nah, kalau orang lagi bagi lagu tu. Martabak 7 lah, martabak 40 lah, macam-macam. Nah, duk pisah mengaji hak tu. Padahal benda tu bukan ilmu mengaji. Ilmu bukan bahasa mengaji, tapi bahasa amal. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia mengaji, maka Allah warisikan ilmu yang dia tidak mengaji. Gitu dah. Jadi kena syarat kena mengaji dulu. Ilmu laduni itu kena mengaji. Nah, kalau tak mengaji duk kekeng depan TV tengok Netflix, lepas tu boleh ilmu laduni. Bukan ilmu laduni, tu ilmu dak lego guni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin